السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وهداية نصح ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم علمنا ما نعرف بك ونعلمك سرعة العمل وعلما ملذة المقرب واخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلمنا أسرار رحمتك يا رب اشرح صدرنا ويسرنا. قال الشيخ من كلام محمد muka surat 58 ketiga. Tahan. Ketiga, tayamum ia serta ada air. Tetapi berkana ia menjualkan air itu kerana membelanjakan yang wajib atasnya nafkahnya. Sama ada dirinya atau lain. Dan jikalau binatang yang muhtaram sekalipun atau berkandak menjual kerana membayar hutang. Ketiga daripada 12. Ketiga daripada 12 sebelah sana muka surat 57 ke bawah sikit. Dia katanya dan 12 daripadanya tiada diulangi padanya sembahyang. Jadi kita tengok awal dia, asal masalah kitanya. Pada muka surat 55. Pada muka surat 25, 55 dia kat tengah-tengah. Dia katanya syahdan adalah bagi tayamum beberapa asbab. Dan membilang pada minhaj 3 sebab. Dan pada Radah 7 sebab. Dan Syekhul Islam pada Tahrir 20 sebab. 21. Dan iaitu pada hakikatnya beberapa sebab bagi lemuh daripada air. Dan lemuh daripada demikian itu sebab bagi tayamum. Maka dia kata dan iaitu 20 asar itu 9 yang wajib mengulangi padanya. Jadi mengikut yang dibilang oleh Syekhul Islam 21. 9 daripada 21 kita sebab bagi tayamum 9 daripada 21 tu wajib mu'iadah akan sembahyang. Maka itu kita dah selesai. Yang pertama sampai 9 kita dah selesai.
Kemudian muka surat 57, dia katanya dan 12 daripadanya tiada mengulangi padanya sembahyang. Jadi maknanya kita tayamum, kita sembahyang, sembahyang itu tak diulangi, tak diadahkan. 12 sebab. Yang kita sebab bagi 12 sebab bagi tayamum, apabila kita sembahyang dengan tayamum itu tidak wajib kita ulangi. Yang pertama, yang kedua kita dah selesai. Maka hari ini kita masuk pada sebab yang ketiga pada muka surat 58. Tayamum kerana ketiadaan air, lagi pulanya tidak diulangi akan sembahyang, tidak diiadah akan sembahyang. Tengok yang ketiga tu apa dia? Ketiga, tayamum ia seorang serta ada air. Air kat dia tu ada. Dia ada memiliki air, ada air kat dia. Tapi dia tayamum. Tetapi berkandak ia seorang menjualkan air itu. Air ada kat dia, ada berapa banyak tak tahulah, boleh jadi banyak, boleh jadi sikit, tak jadi masalah lah. Air tu ada berapa banyak kat dia tu. Tetapi berkandak ia menjualkan air itu kerana membelanjakan yang wajib atasnya nafkah. Jadi contohnya air kat kita tu adalah sekarang tu musim kemarau. Sekarang tu musim kemarau, kita katanya air kat kita tu adalah lebih kurang 50 liter masalah. Tetapi air itu kita nak jual untuk nak dapatkan duit. Kita nak jualkan air itu untuk nak dapatkan duit. Dan duit itu kita nak guna untuk nafkah yang wajib. Itu. Jadi maknanya pada hukumnya air tidak ada lah. Walaupun air ada 50 liter tu, kalau nak mandi pun boleh. Tetapi hukumnya ketiadaan air. Walaupun air ada, kat simpan ada, tetapi kita berkandak kepada jualkan air itu untuk nak dapatkan duit daripada jualan air itu untuk menafkahkan. Nafkah yang wajib. Itu makna katanya, tetapi berkandak ia seorang menjualkan air itu. Air yang ada tu kita cadang nak jual. Jual tu untuk dapatkan duit. Duit tu kerana membelanjakan yang wajib atasnya, atas seorang. Belanja yang wajib atas dia nafkah. Sama ada dirinya, nafkah untuk diri. Contohnya air tu ada tapi duit tidak ada, nak makan, nak apa lagi, nak beli pakaian, nak apa lagi. Tidak ada. Kalau begitu berkandak kepada jual tu untuk nafkah kepada diri sendiri. Atau lain, atau nafkah kepada yang lain. Nafkah kepada isteri, nafkah kepada anak, nafkah pada ibu bapa kalau wajib. Jadi maknanya berkandak, sekarang kita berkandak kepada duit. Jadi benda lain tidak ada nak jual, hanya ada air saja. Jadi nak dapatkan duit, tak dapat tidak, kita kena jualkan air itu untuk nafkah diri kita, artinya yang lain daripada diri kita, daripada yang wajib. Dan jikalau binatang yang muhtaram sekalipun. Binatang yang muhtaram seperti lembu kambing lah. Kita ada bela lembu kambing. Lepas tu duit nak beli makanan untuk lembu kambing tu tidak ada. Nak beli rumput ke masalah, nak beli makanan untuk lembu kambing tu. Atau kita ada bela ayam,
Tak bolehlah kita nak biarkan dia tu dengan keadaan lapar, mati dengan lapar tu tak boleh. Dan pulanya lembu kambing dia tak boleh kenyang dengan air semata-mata. Lagi maknanya air yang ada kat kita tu kita berajak kepada jual, kandak kepada jualkan air itu untuk dapatkan duit. Dan duit tu kita nak belikan makanan bagi lembu kambing. Untuk nak makan anak kita, kita sendiri, anak buah kita, dah ada. Kita katanya duit untuk nak belanjakan nafkah anak isteri kita dah ada. Tapi hitung-hitungnya, bilangnya kira-kiranya tak cukup. Nak beli makan untuk lembu atau kambing yang kita bela tu, atau ayam yang kita bela tu tak cukup. Maka berhajat kepada jualkan air itu. Tapi tapi air itu belum pada jual lagi lah. Esok nak jual atau lusa ni nak jual. Tapi hari ni dah boleh tayamum. Hari ni dah boleh tayamum, kita tayamum lah. Walaupun air ada kat rumah sekalipun, tapi air tu nak jual. Begitulah. Atau berkandak menjual kerana membayar hutang. Atau berkandak menjual, maknanya air itu kita nak jual untuk dapatkan duit, duit tu nak membayarkan hutang. Ini pun hukumnya ketiadaan air juga. Itu maknanya atau berkandak menjualkan, jualkan air itulah kerana membayarkan hutang. Untuk nak dapatkan duit, duit tu kita nak guna untuk membayarkan hutang, yang mana bayarkan, kita maklum bahawasanya bayarkan hutang tu adalah hukumnya wajib apabila dah sampai masa janji bayar. Tapi sini kita kena jaga sikit. Atau berkandak menjual kerana membayarkan hutang, yakni hutang yang sudah sampai masa bayar. Hutang yang sudah sampai masa bayar. Dia hutang ni hutang ni dua bagai. Dia bahasa Arab dia kata dainun muajjalun, dainun halun. Dalam bahasa Arabnya dua, dainun muajjalun, hutang yang ditangguhkan. Yang keduanya dainun halun, halun. Mana hutang yang sudah sampai masa bayar. Maka hutang kalau tak sampai masa janji bayar tu, dia tak wajib bayar. Walaupun kita ada duit sekalipun, tak wajib kita bayar. Tapi kalau bayar bagi awal-awal tu lagi elok, sunatlah. Tetapi tak wajib lagi. Contohnya, kita ada berhutang apa-apa benda kat seorang, maka janji bayarnya satu hari bulan 12. Sekarang tak sampai lagi. Sekarang baru bulan 5 kita katanya. Janji nak bayarnya bulan 12. Satu hari bulan 12 lagi akan datang. Maka sekarang maknanya kita dah berhutang tapi muajjal dia panggil. Maknanya belum sampai masa dibayar. Maka kalau kita ada duit sekalipun, kalau kita tak bayar lagi itu tak berdosa lah. Tak berdosa sebab tak sampai masa janji bayar. Walaupun kita ada duit sekalipun tak berdosa. Tak bayar lagi itu tak berdosa. Satu laginya dia panggil dainun halun, hutang yang sudah sampai masa bayar. Maka apabila hutang yang sudah sampai masa bayarnya, maka wajib di atas kita yang berhutang tu, sekiranya kita ada benda untuk boleh nak bayar, maka wajib kita kena bayar. Kalau ada lah. Kalau ada benda, tengok di sini, mana kita walaupun duit tidak ada tapi air itu ada.
Kalau jualkan air itu boleh nak bayar hutang, maka wajib kena jualkan air itu untuk dapatkan duit itu untuk nak bayarkan hutang. Dia panggil hutang yang dah sampai masa bayar. Maka wajib kena bayar kalau kita berada. Maka sekiranya kalau kita tu berada, hutang dah sampai masa bayar, tak bayar, itulah hukumnya berdosa. Dalam hadis kata matlul ghaniyyi zulmun. Matlul ghaniyyi maknanya tidak bayar hutang oleh orang yang kaya, mana orang yang ada benda boleh nak bayar hutang tapi dia tak bayar, itu adalah zulmun zalim. Itu adalah dosa. Dosa besar. Tapi kalau tidak ada, hutang dah sampai masa janji bayar dah sampai, tapi kita tidak ada suatu benda, tidak ada apa-apa yang boleh nak bayarkan hutang, mana kepapaan lah. Maka tak berdosa. Maka tak berdosa di atas kita dengan sebab tidak ada benda untuk nak bayarkan hutang. Walaupun hutang dah sampai masa tetapi tidak ada benda nak bayar hutang, maka tak berdosa. Maka sunat bagi orang yang tuan hutang tu tunggukan sehingga dapat dibayar. Fanaziratun ila maisarah. Fa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Maka jikalau orang yang berhutang itu dzu usratin yang mempunyai kesusahan, fanaziratun maka tunggulah ilal maisarah kepada kesenangan dapat dibayar. Maka apabila kita faham masalah hutang di sini, maka kita jelaslah bahawasanya masalah kita ni apa ia katanya atau berkehendak kepada jual kerana membayarkan hutang mana? Hutang yang wajib bayar. Hutang mana yang wajib bayar? Hutang yang sudah sampai masa janji bayar. Pada kita walaupun duit tidak ada tapi air ada. Air itu boleh jadikan duit kemasalan untuk nak bayarkan hutang. Jadi air itu simpanlah untuk nak jual. Maka kita nak solat, kita tayamum. Maka tayamum, kita solat dengan tayamum itu tak payah diadakan, diulangkan. Itu maksud dengan kata yang ketiga. Keempat, tayamum serta ada air. Air kat kita tu ada. Tetapi air orang jual. Dan tiada dapat ia membeli sebab ketiadaan harganya atau tiada cukup harganya itu. Ini bukan kita ada air, bukan. Keempatnya tayamum serta ada air. Air itu ada, tapi maksud dengan air ni air mutlak. Air mutlak lah, air yang boleh kita guna untuk mengekatkan hadas. Tetapi air orang jual. Tetapi air orang jual. Maksudnya bukan air kat kita tu ada. Contohnya kat kampung kita tu lah ada orang nak jualkan air. Kita sekarang tidak ada air. Kita sekarang tidak ada air. Kena kata begitu. Kita sekarang tidak ada air. Tapi kat kampung kita tu ada orang nak jualkan air. Maknanya kalau nak beli itu boleh lah. Nak beli itu boleh. Ada orang jual lah. Walaupun kat rumah kita tidak ada. Tapi ada orang nak jualkan air. Dan tiada ini, padahal tiada dapat ia seorang membeli. Dia tak mampu nak belikan air. Air kat kampung tu ada orang nak jual. Tapi kita ni tak kuasa nak membelikan air itu. Dan tiada ni, padahal tiada ia membeli.
Maknanya dia tak mampu nak belikan air itu. Maksudnya begitu ya. Dan tiada dapat ia membeli. Mana dia tak kuasa, tak mampu nak belikan air yang dijualkan itu. Kenapa dia tak dapat nak beli, tak kuasa, tak mampu nak beli? Sebab ketiadaan harganya, harga air. Sebab ketiadaan harganya. Bukan air tak ada harga. Mana sebab ketiadaan harganya, maknanya mana benda nak beli air tu. Kalau sekarang enggak, duit. Tapi dia kata harga di sini maknanya benda yang kita nak guna untuk buat belikan air tu. Sebab-sebabnya kita kena faham balik. Beli ni, kita nak beli ni tak mesti guna duit. Kita nak beli tak mesti guna duit. Gunalah apa-apa sekalipun. Nak beli mutu, nak beli baju, kita nak bayar dengan beras masalah, nak bayar dengan duit tu dah maklumlah. Kita nak beli baju masalah, nak bayar dengan beras ke masalah, nak bayar dengan baju juga ke masalah, nak bayar dengan emas perak ke masalah, atau nak jual, nak beli, nak bayar dengan apa lagi? Dengan air ke masalah, atau nak katalah boleh ke semua. Maka ketiadaan harga maknanya benda yang kita nak jadikan, nak bayarkan air tu. Duit ke atau benda lain ke masalah. Kalau tak ada duit, kita ada kain banyak, kita jual dengan kain, kita beli dengan kain, kita nak beli air. Katanya kalau duit tidak ada, tapi beras kita banyak, padi kita banyak, kita boleh belikan air dengan bayar dengan air, dengan beras, dengan padi. Katalah. Jadi maknanya maksud di sininya air itu ada dijual lah. Tapi kita tidak ada benda untuk nak belikan air itu. Duit tidak ada. Benda lain daripada duit untuk nak bayaran tu tidak ada. Harga tu dikatakan saman. Benda nak buat bayar air itu tidak ada. Jadi maknanya air itu ada dijual kat kampung tu. Tapi kita tak kuasa nak beli sebab tidak ada duit. Atau benda-benda lain untuk nak bayar. Nak jadi harga, nak jadi bayaran tu tidak ada. Tidak ada langsung, kosong. Atau tiada cukup harga air itu. Ada juga duit. Sekupang dua tu ada lah. Duit tu ada juga, tapi tak cukup nak belikan air. Sebab air tu ada dijual harganya, kita katanya mahal ke masalah. Jadi tak mampu kita nak beli. Tak ada langsung benda nak itu harga bayaran nak bayarkan air, artinya ada tapi tak cukup. Maka tak payah beli. Maka tak payah kita beli, maka nak salat kita tayamum. Walaupun air kat kampung tu ada. Begitulah. Kelima, tayamum ia padahal ada ia harga air, tetapi berkandak kepada harga itu membelanjakan dia bagi orang yang wajib belanjanya atau kerana hutang. Ni masalah dekat-dekat dengan masalah yang keempat tadi. Kelima, tayamum ia seorang. Padahal ia ada harga air itu, mana ada benda nak belikan air. Ada duit ke, ada beras ke masalah. Kalau nak beli, kalau ada duit bolehlah nak gunakan duit tu untuk nak belikan air. Kalau tak ada duit pun padi ada, beras tu ada, ayam tu ada. Kalau nak gunakan ayam, nak gunakan padi, nak gunakan beras tu untuk jadi bayaran air, bolehlah. Tilik di situ. Tetapi berkandak kepada harga itu, mana bayaran tu, duit masalah. Berkandak dia perlu kepada duit, membelanjakan dia kan harga tu,
bagi orang, untuk orang yang wajib belanja. Belanja tu nafkah tu. Belanja maknanya nafkah. Tetapi berkandak kepada harga itu, benda nak buat bayar, nak guna untuk bayar air itu berkandak membelanja nafkah. Membelanja, bahasa Arabnya nafkah. Membelanjakan dia kan harga bagi orang yang wajib belanjanya. Atau hutang. Artinya untuk nak bayar hutang. Jadi senang nak cakap kalau sekarang tu kita katanya duit kita ada lah. Kita nak beli air itu boleh lah dengan duit yang ada kat kita. Tetapi kalau kita gunakan duit itu belikan air, jadi tak ada duit pula kita nak nafkahkan anak isteri kita. Atau binatang yang muhtaram tadi. Artinya kalau kita gunakan duit itu untuk belikan air, maka tak ada duit lah kita nak bayar hutang. Padahal hutang tu dah sampai masa dah wajib bayar. Lalu tu maknanya simpanlah duit itu. Maknanya kita tak wajib kita belikan air. Maka duit itu kita simpan untuk jadikan nafkah atau simpan untuk bayarkan hutang. Maka nak solat kita tayamum. Tak payah belikan air. Maka tayamum, solat dengan tayamum itu tak wajib diiadahkan. Itulah. Keenam, tayamum ia ada air yang tiada dijual ampunnya melainkan lebih daripada harga misilnya. Harga misil. Tapi eloknya macam mislinya. Pada demikian tempat itu. Dan ketika itu. Dan jikalau lebih sedikit daripada harganya sekalipun. Kerana adalah air itu gantian. Kerana adalah air itu gantinya. Yang mudah. Iaitu tanah. Maka tiada mencederakan yang demikian itu dengan maksud syarak daripada mendatangkan dengan tuhur dan iaitu seperti barang yang didapat pada air. Didapatnya pada tanah. Tengok sekali lagi. Keenam, tayamum ia seorang. Ada air. Ini kena tambah. Serta ada air. Tayamum ia serta ada air. Kena betulkan kita. Tayamum ia serta ada air. Naknya begitu. Tayamum ia serta ada air. Tapi bukan ada kat dia, ada kat orang lain. Ada kat orang lain dalam kampung dia lah. Maknanya dalam kampung dia tu adalah orang tu ada air, dia nak jual. Kita tak ada air, duit ada. Kita air kat kita tidak ada, duit kita ada. Tapi air kat kita tidak ada. Orang sebelahnya, orang kampung kita adalah peniaga-peniaga di kampung kitanya ada nak jualkan air. Kita pun ada duit nak beli. Jangan katanya air ada jual, kita tak ada duit nak beli. Itu masalah yang terlepas. Ini masalahnya kita ada duit nak beli. Kita pun bukan orang susah lah.
Kita orang ada duit jugalah. Tapi cumanya air tidak ada kat rumah kita. Dalam milik kita sekarangnya air tidak ada. Duit ada. Tapi masalahnya dia katanya tayammum serta ada air tapi air kat orang lain. Air itu yang tiada dijual ampunyanya. Air itu tuan dia, ampunya air itu tiada dijual ampunya air, melainkan lebih tinggi, lebih mahal. Melainkan lebih tinggi. Melainkan lebih yakni tinggi daripada harga misilnya. Ya, harga sepatutan. Maksudnya begitulah, harga sepatutan. Harga misilnya harga umpamu. Harga misilnya harga misil air. Contohnya air itu tengok dulu. Tiada dijual ampunnya melainkan lebih tinggi daripada harga misilnya harga sepatutan. Sepatutan dengan demikian tempat itu sepatut dengan tepat dan ketika, yakni masa. Dia harga misil pada tempat dan pada masa. Kena tengoknya begitu. Tempat air tu kalau kita tengok air tempat kita tu tak boleh nak itu sangat sebab tak mahal tak murah. Tapi dia tengoknya begini. Boleh jadi air kalau dijual kat kampung, kat kawasan biasa ni, kat kedai biasa ni harga biasa kan. Tetapi cuba kalau kita pergi kepada tempat yang jauh-jauh, tempat yang jauh-jauh daripada orang tu, air tu harga mahal. Lagi pulanya musim kemarau, musim sejuk, dia tak sama pula harga dia. Maka jadi maknanya contohnya kalau kita katanya air ni mengikut tempat di sini masanya sekarang, masanya begini, maka air tu 1 liter tu RM1. Contohnya. Jadi maknanya harga sepatutan dengan tempat dan masa. Harga yang sepatutan, yang bersepatutan dengan tempat dan dengan masa, 1 liter tu. Jadi maknanya kita katanya di tempatan kita sekarang, masanya sekarang, air tempatan kita dijual 1 liter. RM1 1 liter. Tapi boleh jadi masa yang sama tetapi di tempat lain air itu lebih murah daripada tempatan kita. Itu tak kira di tempat lain, kira tempatan kita. Boleh jadi di tempat lain itu lebih mahal daripada tempatan kita. Kira di tempatan masing-masing masa lain-lain. Boleh jadi tempatan kita musim kemarau air mahal. Musim sejuk, musim banjir air murah. Boleh jadi begitu, maknanya air tu tuan dia tu yang ada air tu dia tak akan jual melainkan dengan harga yang lebih tinggi daripada harga sepatutan dengan tempat dan masa. Maka itu tak wajib beli kerana air itu. Sekiranya kalau dijual dengan harga lebih mahal daripada harga sepatutan dengan tempat dan masa. Tak wajib kita beli. Walaupun ni dia cakap masalah kita ada duit lah ni. Kita ada duit. Masalah tak ada duit tu masalah dah lepas. Masalah kita ada duit. Kaya pula kita ni pun. Tapi air tidak ada. Nak beli itu, kalau nak beli 1000 liter pun boleh, kita ada duit. Tetapi air itu dijual dengan harga lebih mahal daripada harga sepatutan dengan tempat dan masa. Jadi tak wajib beli. Walaupun kita orang kaya sekalipun. Tapi kalau nak beli, nak guna tu bolehlah. Tapi hukumnya
Tak wajib kita beli walaupun kita orang yang kaya, nak beli lebih banyak, nak beli air 2-3 ribu liter pun boleh. Kalau kira kuasa nak beli tu, boleh nak beli sangatlah, kita orang kaya. Kita orang ada duit. Tetapi dia nak jual air tu, jual dengan harga lebih tinggi daripada harga sepatutnya dengan tempat dan masa. Maknanya tak wajib kita beli. Maka nak solat, tayamum. Tayamum dengan solat dengan tayamum itu tak wajib diiadahkan. Gitu dah. Tengok. Dia katanya, dan jika lebih sedikit daripada harganya, harga misil sekalipun. Lebih sikit. Kita katanya 1 liter harga misil, harga sepatutnya, harga yang biasa yang dijualnya, mengikut tempat, mengikut masanya, 1 liter RM1. Dia nak jual RM1 10 sen. Sikit dah. Naik. Tu maknanya, kalau kita kira tu, air 1 liter dah cukup nak ambil wuduk. Lepas tu dia nak jual, kalau biasa, kalau dengan sebab itu, kalau harga biasanya 1 liter RM1. Tapi dia nak jual RM1 10 sen. Tambah sikit aja. RM1 10 sen. Naik sikit daripada harga sepatutnya, harga misil. Maka tak wajib kita beli. Tu mana kata, dan jikalau lebih sedikit daripada harganya sekalipun. Harga misil. Kenapa? Boleh katanya apabila air itu dijual dengan harga lebih mahal, lebih tinggi daripada harga sepatutnya, walaupun sedikit sekalipun, dah tak wajib kita belikan air itu. Boleh kita nak tayamum, lagi pulaknya tayamum tu, kita solat dengan tayamum itu dah memadai, tidak wajib i'adah. Kenapa dah begitu? Padahal walaupun kita orang kaya ada duit nak beli sekalipun. Kerana adalah air itu gantinya, ini pun kena betulkan kita. Kerana adalah bagi air itu gantinya. Kerana adalah bagi air itu. Kerana adalah bagi air itu gantinya. Sebab air ni, kita nak salat, kita batal wuduk, kita berjunub, kita nak guna air. Tapi kita nak guna air. Tapi air nak guna air untuk nak menyuci ni ada pengganti kan. Ada benda boleh nak ganti daripada air. Tak kuasa nak bayar, nak beli air, guna tanah. Tak kuasa, tanya nampak harga lebih mahal, tak sepatut kita nak beli kan. Tak payah guna lah. Sebab air, tak boleh guna air, guna pengganti dia. Apa dia? Tengok. Kerana adalah bagi air itu gantinya. Ada benda nak ganti pada air. Tak boleh guna air, guna benda ganti dia. Siapa dia? Ganti mana? Yang mudah senang nak dapat. Yang mudah mana senang nak dapat. Lagi pulanya, tak ada air. Kalau kita tengok tempatan kitanya sekarang, air dengan tanah mana senang nak dapat. Senang tanah lagi. Kalau kira tu nak dapatkan tanah, tak payah itu nak dapatkan air, kena gali lagi. Kena itu lagi. Tapi tanah, keluar daripada pintu, buang ke ruput, dah boleh dah. Jadi maknanya, kalau tak dapatkan air, ada ganti dia. Lain pulaknya, gantikan air itu, benda yang menggantikan air, lebih senang nak dapat daripada air lagi. Kalau kiranya. Itu maknanya, kerana adalah bagi air itu gantinya yang mudah mana senang nak dapat. Apa dia? Iaitu tanah. Iaitu ganti itu ialah tanah. Tak dapat air, tanah ada. Maka tiada mencedera demikian itu dengan maksud syarak. Maka tiada mencederakan, maka tiada mencedera, tiada mencacatkan
tiada mencedera, maka tiada mencedera yang demikian itu mana? Dijual dengan lebih daripada harga misil dengan maksud syarak daripada mendatangkan mendatangkan dengan tuhur. Tuhur maknanya menyuci daripada hadas itulah, dan iaitu tuhur seperti barang yang dan iaitu ganti tadi. Dan iaitu tuhur seperti barang yang didapat pada air didapatnya pada tanah. Seperti barang didapat pada air didapatnya pada tanah. Tambah kitab. Dapatnya pada tanah. Tuhur ni kita boleh menyuci daripada hadas. Sebagaimana kita boleh menyucikan hadas kita dengan air, boleh kita gunakan, kita menyucikan hadas kita dengan tanah. Tidak ada berbeza. Maknanya begitu. Cumanya tanah ni ganti. Tapi kalau tak boleh guna air, guna tanah. Dengan air boleh menyucikan hadas, dengan tanah pun boleh menyucikan hadas. Cumanya syarak tak bagi pilih. Nak guna air pun boleh, nak guna tanah pun boleh. Syarak tak baginya begitu. Mesti kena guna air, tak boleh guna air, gunakan ganti ialah tanah. Jadi mana tak kuasa air, guna tanah. Jadi maknanya tahur ni suci daripada hadas besar, suci daripada hadas kecil, sebagaimana boleh kita hasilkan tahur itu dengan air, boleh kita hasilkan tahur itu dengan tanah. Sebab tanah tu ganti daripada air, tak kuasa air, guna tanah. Sebab tu apabila air itu dijual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga sepatutnya, tak wajib kita beli walaupun kita orang yang berada nak beli sekalipun. Orang ada duit nak beli sekalipun, tapi tak wajib kita beli. Tapi nak beli itu boleh sah sembahyang lah. Tapi kalau kira tanya, nak jematkan duit, tak payah beli, kita tayamum. Maka tayamum kita, sembahyang dengan tayamum itu tak payah diulangi. Itulah maksudnya. Sikit tentang perkataan harga misil. Yang saya katanya harga sepatutnya tu nak ambil maksud saja. Itu nak ambil maksud. Harga sepatutnya dengan tempat dan masa. Mana sebut kata harga sepatutnya tu mana sepatutnya dengan tempat dan masa. Tapi misil tu mana seumpama. Umpama. Jadi maknanya air, contohnya ini air satu botol. Ini air dalam bekas ni satu botol. Dia nak jual dengan harga air yang ni lah, yang saya pegang. Air yang saya pegang sekarang ni 1 liter. Dia nak jual RM2. Dia nak jual RM2. Air dalam bekas ni 1 liter. Dia nak jual dengan RM2. Maka air yang lain-lain lagi. Ni air yang ni. Lepas tu air yang lain-lain lagi nak jual RM1. Mana air yang ni dijual lebih pada harga seumpama. Seumpama dia. Air yang sama dengan ni dijual di tempat yang sama, masa yang sama, harga RM1. Tapi nak jual kat kita RM2. Maka maknanya tinggi daripada harga yang seumpama. Tapi ambil maksudnya ialah tinggi daripada harga sepatutnya. Begitulah. Panggil harga seumpama. Dia banyak tu. Harga seumpama, mas kahwin seumpama. Tu banyak. Nanti kita tengok bab lain pula. Maka untuk hari ini sebagai permulaan kita selepas raya, kita akhir di situ dulu. InsyaAllah kita sambung lagi pada katanya ke-7, tayamum padahal ada air. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala